Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang bully cyber yang viral sekarang pada masyarakat sekarang. Pelajar sekarang mempunyai elektronik, iaitu telefon bimbit, tablet, komputer untuk pendidikan dan bersosial. Dengan itu kita seterusnya kita akan menerangkan tentang pandangan kenapa kes isu cyberbullying ini atau pembulian kepada kanak-kanak terjadi, dan cadangan strategi guru untuk membantu mangsa yang dibuli ataupun mempunyai sakit mental, mempunyai gangguan mental daripada pembulian, iaitu daripada sosial mereka dan dalam kelas di kawasan dalam kelas ataupun persekitaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Satrinisa binti Razali, nombor matrik D191047. Okey, saya akan menerangkan tentang video yang saya telah lihat di dalam kuis, iaitu mengenai cyberbully, iaitu di YouTube. Okey, dalam video itu dia menceritakan di kawasan sekolah yang mempunyai guru dan pelajar. Guru beliau mendapati ada kertas di dalam kelas, dan guru membaca kertas tersebut. Dalam kertas itu ada seorang pelajar menceritakan tentang diri yang kena bully, yang mempunyai masalah mental, dan kemudian guru tersebut untuk mencari pelajar tersebut di dalam kelas itu. Okey, pada esok harinya guru di kelas itu tersebut memberikan satu buku untuk pelajar mereka membaca, dan ketika itu guru tersebut melihat setiap pelajar beliau yang untuk memastikan siapa punya kertas itu yang mempunyai masalah dibuli ataupun masalah mental yang terlalu teruk sampai untuk membunuh diri. Okay, setelah itu beliau pun mendapati seseorang pelajar. Okay, kemudian guru tersebut ketika balik menyuruh pelajar tersebut untuk tinggal sementara di kelas untuk guru tersebut bertanya kepada pelajar. Okey, pada saat itu guru tersebut salah untuk menilai pelajar tersebut. Bukan pelajar yang tersebut mempunyai masalah, tetapi ada pelajar lain iaitu yang selalu dibuli. Dan kemudian esok harinya pelajar yang dibuli itu masalah mental kerana keadaan sekeliling, iaitu pelajar di dalam kelas beliau mendapati gambar beliau di majalah dan diejek. Kemudian pelajar tersebut tidak datang sekolah kerana malu untuk berjumpa dengan rakan-rakan. Kemudian guru tersebut baru sedar yang ada seorang pelajar tidak datang di kelasnya, dan beliau terfikir setiap benda isi yang guru tersebut jumpa di kelas dan berfikir. Kemudian guru tersebut pergi tandas dan mendapati pelajar tersebut ada di tandas yang sedang untuk membunuh diri, iaitu menori pergelangan tangan beliau. Dan kemudian guru tersebut mendapati pelajar itu dan memeluk pelajar itu kerana pelajar tersebut sedih dengan keadaannya, dan guru tersebut menenangkan beliau. Untuk pandangan saya tentang pandangan yang berlaku isu ini di kalangan pelajar, kerana generasi zaman sekarang lebih terdedah kepada telefon pintar. Okey, setiap pelajar mempunyai telefon pintar, komputer ataupun tablet untuk hiburan dan pendidikan. Tetapi
ia juga boleh digunakan untuk bersosial. Dengan itu, cyberbullying ini akan timbul daripada teknologi zaman sekarang. Okey, cyberbullying ni ialah dia daripada segi tingkah laku seseorang itu, perubahan tingkah laku mereka, iaitu daripada segi sikap, cara berbual yang dia akan terlalu diam di dalam kelas, tidak campur dengan pelajar-pelajar lain dan kurang memberi perhatian di dalam kelas. Ataupun kalau kita nak tahu pelajar tersebut ada masalah pembulian ataupun masalah mental yang menyebabkan persekitar mereka, perlu melihat di anggota badan mereka yang terdedah, iaitu yang mempunyai luka di tangan ataupun di muka apabila lebam, ataupun cara mereka berinteraksi dengan kita. Okey, untuk cyberbullying ni tidak kelihatan lebih kepada fizikal, tetapi dia lebih kepada mengancam dan berbahaya kepada diri mangsa tersebut, kerana boleh membunuh diri ataupun mengancam kepada orang lain. Okey. Seterusnya, cyberbullying ni kesan dia akan datang dari, contoh kalau elektronik, macam video yang telah saya lihat di YouTube yang dikongsikan di kuis, iaitu pelajar tersebut yang saya faham, pelajar tersebut malu untuk pergi ke kelas ataupun masuk ke sekolah kerana rakan-rakan kelasnya mengejek dia, yang mengejek dia dengan melihat majalah yang telah terpampang muka beliau. Seterusnya, untuk cadangan strategi guru untuk membantu mangsa tersebut ialah, 1. Kita perlu memberi perhatian kepada mereka yang contoh mereka yang meminta tolong, dari segi seperti dalam video, memberi satu nota yang seperti sampah tetapi dalam dia ada isi yang mengisahkan tentang diri dia, untuk meminta tolong kepada guru ataupun rakan-rakan beliau. Okey, seperti guru itu setelah membaca kisah tersebut, kisah beliau, perlulah memberi perhatian kepada mereka, kepada beliau, dan memberi semangat kepada beliau untuk teruskan hidup, dan perlulah menolong pelajar tersebut dari segi tidak melakukan sesuatu kesilapan. Yang kedua, guru perlu aturkan perjumpaan antara pelajar yang bermasalah bersama guru. Okay, sebagai contoh, membincangkan tentang cara-cara untuk menyelesaikan masalah mereka tersebut, dan memberi mereka untuk bercerita tentang diri mereka, apa yang mereka rasa dan apa yang perlu diluahkan. Kemudian guru perlu memberi semangat kepada pelajar tersebut dan memberi kata-kata yang positif supaya mereka akan lebih yakin untuk hidup semula. Untuk cadangan yang terakhir, iaitu guru perlu aturkan perjumpaan berkomunikasi antara guru, kanak-kanak dan ibu bapa mereka untuk membincangkan cara untuk mengelakkan dan mengatasi masalah pelajar tersebut daripada mempunyai masalah mental kerana persekitaran mereka dan pembulian, ataupun jika pelajar tersebut mempunyai masalah keluarga, pihak sekolah perlu memberikan satu motivasi kepada pelajar tersebut dan ibu bapa tersebut, supaya perkara ini tidak terjadi kepada kanak-kanak dan untuk mengelakkan berlakunya masalah membunuh diri atau mencederakan diri mangsa. Sekian, terima kasih daripada saya. Maaf jika kurangnya video ini, dan saya harap Miss akan pertimbangkan dan memberi markah yang terbaik untuk saya. Maaf jika markah kuis saya teruk ataupun tidak baik. Miss doakan saya
lulus dalam subjek ni dan lain-lain. Terima kasih.